Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farizal Pardi selaku Kapten Takaful anda. Pada hari ini saya berada di Tasik Bandar Seri Alam yang terletak di Pasir Gudang, Johor. Baiklah, pada hari ini topik yang akan saya bincangkan adalah kepentingan medical card. Nak tahu sama ada medical card itu berbaloi ataupun tidak? Jom kita saksikan VT-VT yang telah pun saya sediakan untuk kita kupas bersama pada hari ini. Jom kita saksikan. Check it out. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pada hari ini saya nak kongsikan satu real case, iaitu satu kisah benar penggunaan medical card oleh pelanggan saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, beliau dimasukkan ke hospital akibat jatuh motor. Bukannya kemalangan motosikal, tetapi jatuh motor semasa kendalikan motosikal tersebut. Lucu kan, jatuh motor and then dimasukkan ke hospital serta menjalani pembedahan. Tetapi tuan-tuan jangan pandang remeh pada kes-kes seumpama ini, sehingga tuan-tuan telah pun berjumpa dengan pakar perubatan yang bertauliah. Jadi kita lihat dahulu apakah kecederaan yang pelanggan ini alami. Saksikan. Okey, baiklah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pelanggan saya ini yang saya panggil sebagai Puan Fadiliah ni, beliau sebenarnya pada hari kejadian beliau menunggang motosikal bersama rakannya. Kemudian beliau terjatuh ketika untuk memberhentikan motosikal tersebut. Semasa jatuh daripada motosikal yang telah pun berhenti tersebut, kaki beliau terhentak dengan kuat di permukaan jalan. Ini menyebabkan kaki beliau mengalami bengkak yang begitu besar. Pada mulanya, beliau katakan kepada saya, beliau hanya ingin merujuk kepada klinik bagi mendapatkan cuti sakit ataupun MC untuk diberikan kepada majikannya akibat bengkak besar yang dialami pada kaki kanan beliau. Tetapi setelah saya melihat kiriman gambar yang Puan Fadiliah ini kongsikan, saya merasakan sesuatu yang pelik kepada kecederaan yang beliau alami. Jadi disebabkan oleh rasa muskil saya itu, saya meminta Puan Fadiliah ini merujuk kepada doktor yang bertauliah untuk memeriksa kecederaan dalaman yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Setelah diimbas, di X-ray dan sebagainya, barulah Puan Fadiliah ini mengerti bahawa kecederaan yang menimpa kaki kanan beliau tersebut bukan biasa-biasa, bosku. Jom kita saksikan imbasan X-ray daripada pihak yang berkenaan. Check it out. Okey, sambil berjalan ni saya menerangkan lagi sambungan tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Puan Fadiliah ni pada mulanya beliau merasa takut nak merujuk kepada hospital pakar. Terutama apabila beliau sendiri dalam seumur hidup beliau tak pernah lagi dimasukkan ke hospital pakar. Dan pada ketika itu apa yang saya katakan kepada beliau, kita rujuk kepada hospital pakar bukanlah kita nak minta beliau diwatkan. Kita hanya minta beliau mendapatkan pengesahan kesihatan berkenaan dengan kaki yang kecederaan di kaki beliau alami, itu sahaja. Jadi mengapa perlu takut? Kan ini sesuatu yang bagi saya lucu bila kita memberi hikmat nasihat panduan kepada pelanggan-pelanggan takaful kita. Kita faham perasaan cemas itu melanda pada diri beliau. So kita cuba tenangkan keadaan beliau supaya beliau bertambah yakin and then taklah begitu cemas lagi. Kenangan saya semasa kendalikan kes Puan Fadiliah ini sangat seronok. Pertama,
pada mulanya saya minta beliau datang membuat pemeriksaan lanjutan di salah sebuah hospital yang berhampiran dengan beliau. Pada ketika itu beliau menyebut KPJ Puteri yang terletak di Bandar Lakin, Johor Bahru sebagai hospital yang terdekat dengan beliau. Jadi saya tiada apa-apa masalah di mana-mana hospital pun yang beliau pilih. Saya tidak ada masalah untuk menjalankan khidmat perundingan takaful saya ini. Seterusnya, apa yang saya ingin kongsikan, beliau mulanya cemas. Mulanya cemas kerana beliau merasakan begitu takut untuk melapor diri, membuat pemeriksaan kesihatan akibat kemalangan yang ditimpa oleh beliau ini. Saya bertanya kepada beliau, kenapa beliau merasa cemas? Adakah sebab beliau bimbang GL beliau tak approve ataupun insurance reject ataupun dan sebagainya? Kerana kos pembiayaan pemeriksaan kesihatan akibat kemalangan yang kita panggil sebagai outpatient ini memperuntukkan sejumlah dana sebanyak RM3,000 setahun. Iaitu beliau boleh membuat rawatan outpatient di mana-mana hospital, kemudian claimkan amount tersebut di atas medical card beliau. Jadi dekat sini beliau tak rugi apa-apa pun. Pertama, sebab beliau memang ada medical card. Kedua, beliau boleh pay and claim kos rawatan outpatient pemeriksaan akibat kemalangan tadi di mana-mana hospital yang beliau pilih. So, tak rugi dari segi keuangan kan? So, apa yang membuatkan saya lucu adalah beliau takut nak jumpa doktor. Al-maklumlah, kali pertama katanya berhadapan dengan doktor. Selama ni pergi hospital ziarah orang, tetapi kali ini pergi hospital untuk lakukan pemeriksaan kesihatan diri sendiri. Okey, setelah selesai pergi ke KPJ Puteri dan beliau pun telah bertemu dengan pakar tulang yang merawat beliau, memeriksa kecederaan yang beliau alami. Kemudian doktor ada memberitahu hasil imbasan sinar X ataupun X-ray yang kita panggil. Doktor mendapati terdapat kecederaan ligamen pada kaki kanan beliau yang cedera hingga menyebabkan bengkak yang besar itu. Jadi atas hikmat nasihat doktor, beliau perlu menjalani pemeriksaan MRI. So, apa singkatan MRI itu? Korang boleh Google, tengok apa maksud MRI tersebut. Dan kemudian doktor kata doktor perlu admitkan beliau kerana kos MRI itu sendiri mencecah sehingga RM1,200 hingga RM1,600. Jadi kalau ingin claim di bawah outpatient, so Puan Fadiliah ini perlu membayar sejumlah amount yang besar untuk pay and claim. Jadi doktor merasakan tidak berbaloi, lebih baik duduk di ward dan claimkan kepada insurans kos rawatan X-ray, kos rawatan outpatient pada hari tersebut dan juga MRI kos tersebut. Semuanya claim one time kepada insurans. So pada ketika ini Puan Fadiliah akur. Kemudian doktor ada menerangkan lagi kepada Puan Fadiliah di mana doktor menasihatkan beliau membuat pembedahan kecil ke atas kecederaan ligamen yang beliau alami. So, nampak mula serius kan? Tadi kita fikir ianya hanya kecederaan biasa. Tanpa kita sangka, rupanya kecederaan itu berlarutan menjadi sesuatu yang perlu dibaik pulih pada tepat masanya untuk memastikan kecederaan itu tak mengganggu kesihatan Puan Fadiliah pada masa akan datang. Dan jeng-jeng, kos perubatannya of course bukan murah, terutama di private hospital. So korang fikir berapa agaknya bil yang akan dibayar oleh medical card Puan Fadiliah ke atas kos keseluruhan rawatan tersebut? Korang fikir dulu. Nanti saya akan sharekan amount yang tepat. Sekarang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan berapakah kos rawatan pembiayaan perubatan bagi Puan Fadiliah ini. Secara umumnya apa yang saya nak katakan, beliau Puan Fadiliah ini dimasukkan ke hospital selama 4 hari. Bukan 1 hari ya puan-puan, 4 hari dimasukkan ke hospital. Hari pertama duduk di ward, and then puasa sekejap, and then next day buat MRI, and then selepas buat MRI kemudian menjalani rawatan pembedahan
kecil pada kaki beliau, dimasukkan skru dan sebagainya, implan dimasukkan. Kemudian selepas selesai operation, duduk berehat lagi di ward selama 2 hari tambahan. Setelah disahkan sihat, barulah doktor benarkan Puan Fadilia ini balik ke rumah. Jadi total 4 hari duduk ward. Agak-agak berapa kos rawatan Puan Fadilia ini? So, nak tahu berapa total kos perubatan bagi Puan Fadilia akibat jatuh motor ini? 4 hari duduk ward, MRI, X-ray dan sebagainya. Total keseluruhan perubatan yang ditanggung oleh medical card beliau adalah sebanyak RM19,106 dan berapa sen. Saya tak nak sebutkan berapa sen tu. Nampak terkejut? Simple, tetapi kos perubatan yang dibiayai oleh medical card Puan Fadilia ini menjangkau RM19,000, tuan-tuan dan puan-puan. So you all boleh bayangkan, kalau you all menabung sebulan RM160, sama seperti Puan Fadilia ini, beliau mencarum di dalam medical card beliau sebanyak RM160 sebulan. Tak mahal mana pun, RM160 dapat apa je sekarang? Sebulan, bukannya tiap-tiap hari kena bayar. Just bayar RM160 sebulan. Itu pun untuk perlindungan diri sendiri. So, bagi mencukupi sejumlah perubatan tadi, RM19,000 ini, kalau tuan-tuan menabung RM160 sebulan, tuan-tuan memerlukan 119 bulan. 119 bulan kali dengan RM160, tuan-tuan akan dapat RM19,000 itu. So kalau dah menabung sebanyak 119 bulan, adakah tuan-tuan rasa tuan-tuan nak burnkan duit simpanan tuan-tuan untuk semata-mata untuk membayari tabungan perubatan tersebut? So kena fikir balik. Ada duit RM19,000, nak ke bayar cash? Tak sayang ke duit? Tak sayang ke titik peluh yang kita simpan selama 119 bulan ni? And then 119 bulan ni bersamaan dengan berapa tahun pula, tuan-tuan? Tekan kalkulator. Kat handphone ada kalkulator kan? So tekan, tengok. 119 bulan bagi dengan 12 bulan. Berapa jumlah tahunan yang tuan-tuan perlu menabung sebanyak RM160 sebulan? So berbaloi atau tidak, tuan-tuan tentukan wang tuan-tuan. Kalau saya akan katakan lebih baik sediakan tabung perlindungan kita melalui kad perubatan ataupun medical card, kerana kita tak tahu bila kita nak pakai. And then bagi saya, ringkasnya, medical card ni tuan-tuan, kalau kita tak ada, agak-agak lah, jika kita sakit, kita ditipu kemalangan, berapa adik-beradik kita nak sumbang? Berapa kawan-kawan baik kita nak bagi kita duit? So, jika perkara ini berlaku pada kita, tak ada banyak orang yang boleh tolong kita, kecuali kita beringat semasa kita sihat. Anyway, thanks sebab support channel saya. Thanks sebab watching this video. I made special for you guys. And then semoga korang dapat info-info yang berguna. See you again. Bye.